العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. Telah berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Di antara tanda-tanda para siddiqin itu, bahawa orangnya sentiasa kembali kepada Allah pada semua perkaranya. Jika mereka mahu menyembunyikan hal-hal pelik yang berlaku di atas diri mereka, mereka pun kembali bergaul dengan manusia dalam mengambil dan memberi. Namun begitu, pada ketika itu, hati mereka tetap dengan Allah Ta'ala. Dan hanya badan mereka sahajalah dengan manusia. Anak Adam perlu bekerja di muka bumi ini supaya dia mengubah tabiat dan kebiasaannya. Dia mesti berjihad terhadap jiwanya dan syaitannya agar dia boleh dipindahkan dari terus menghayati sifat-sifat kebinatangan kepada akhlak yang mulia dan perilaku manusia yang benar. Apakah engkau tergamak kufur dengan Tuhanmu yang telah menjadikanmu dari tanah, kemudian dari nutfah, yakni air mani, kemudian dijadikanmu seorang lelaki? Contohnya jelas, kerana engkau selalu mengkufurinya dan mengingkari takdirnya. Engkau malu bila dilihat perbuatanmu oleh mata-mata manusia, tetapi engkau tidak malu kepada Allah Ta'ala yang memandang segala gerak-gerimu. Wahai orang yang mengaku dirinya wali pada zahir, lalu dia membuat maksiat terhadap Allah Ta'ala dengan terang-terangan, apakah engkau tidak malu kepadanya? Sedang dia, yakni Allah, melihat batinmu dan rahsiamu. Dan engkau pula, wahai orang yang menunjukkan kefakirannya dan menyembunyikan kecukupannya, apakah engkau tidak malu kepada Tuhan bila engkau menjual agamamu dengan duniamu? Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Dan apa sahaja nikmat yang ada pada kamu, semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana kesyukuranmu? Muslimin dan muslimat yang penonton yang dirahmati Allah sekalian, di antara wasiat dan tazkirah peringatan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bila beliau menyebut tentang tanda-tanda golongan siddiqin atau disebut sebagai sifat orang-orang siddiqin. Dan beliau juga menyebut tentang kelompok ataupun sifat kita, sifat manusia yang kufur kepada Allah dengan menidakkan nikmat-nikmat yang diberikan dan tidak redha dengan takdir yang dikenakan. Dan Syekh Abdul Qadir juga menyebut tentang sifat malu yang seharusnya dan semestinya ada pada orang beriman, tetapi malu itu lebih pada manusia berbanding malu pada Allah. Dan yang keempat, Syekh Abdul Qadir menyebut tentang sikap manusia yang suka menunjukkan kefakiran, suka menunjukkan kemiskinan supaya dia terus diberi dan dikasihani oleh manusia, sehingga dia lupa untuk melihat bahawa Allah Ta'ala telah mencukupkan rezekinya untuk dia bersyukur pada Allah Ta'ala dengan sebenarnya. Baik, ini 4 perkara yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam bicara kita pada pagi ini. Kalau semalam kita bicarakan tentang nafsul lawamah, cabang-cabangnya, sifat-sifatnya, dan juga kita telah membicarakan tentang yakin. Apakah maksud yakin ataupun apakah dia sifat ahlul yakin? Maka pada pagi ini kita nak menyentuh tentang sifat para siddiqin. Bila kita menyebut para siddiqin, sebagaimana Allah Ta'ala menceritakan kemuliaan ini dalam surah An-Nisa ayat ke-69, bila Allah berfirman, wa man yuti'illah war rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim
minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Sesiapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka akan diberikan nikmat, kemuliaan. Sebagaimana diberikan nikmat dan kemuliaan kepada para nabi, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang soleh. Kata Imam Ibn Jauzi rahmatullahi alaih, ketika mana menafsirkan ayat ini, yang dimaksudkan dengan nabiyyin ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksudkan dengan siddiqin ialah Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu taala. Dan yang dimaksudkan dengan syuhada ialah Umar, Uthman dan Ali ridwanullahi alaihim ajma'in. Dan yang dimaksudkan dengan salihin ialah semua para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Bila Allah Taala menyatakan siapa yang benar-benar taatkan Allah dan Rasul, benar-benar taat, maka mereka nanti akhirat kelak akan dihimpunkan bersama dengan orang-orang yang telah diberikan kemuliaan, yakni nikmat kemuliaan. Siapa mereka? Yakni para nabi. Dan ketua kepada semua para nabi itu Nabi kita Muhammad SAW. Dan bersama dengan para siddiqin. Dan ketua kepada segala para siddiqin itu ialah Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Dan akan bersama dengan para syuhada. Dan ketua para syuhada itu ialah Umar, Uthman dan Ali. Yang ketiga-tiganya mati terbunuh pada jalan Allah, mempertahankan prinsip kebenaran. Dan akan bersama dengan orang soleh. Siapa itu orang soleh? Ketua kepada sekalian para soleh itu atau soleh itu ialah para sahabat. Ini 4 golongan yang berada pada tahap tertinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tahap kedua selepas para nabinya ialah para siddiqin. Bukan sepakat para ulama bahawa darjat yang paling tinggi yang boleh dicapai oleh manusia yang bukan Nabi dan Rasul ialah darjat siddiqin. Kita tak boleh jadi Nabi, tak boleh jadi Rasul. Kita ikut Nabi dan ikut Rasul. Tapi apakah darjat terdekat kita boleh sampai kepada Nabi SAW? Darjat paling hampir, siddiqin. Darjat siddiqin ini ialah darjat yang paling hampir dengan Nabi-Nabi. Bahkan dengan, bila kita sebut perkataan siddiqin, diambil daripada perkataan sadaqa, yasduku, sidqan, artinya benar. Benar. Orang kalau benar, kita sebut sadiqun. Hadha rajulun sadiqun. Ini orang benar, orang betul, cakap betul. Yang kedua, kalau dia lebih benar lagi, maka kita sebut hadza rajulun saduqun. Saduq. Ini yang memang benar, banyak benar dia ni. Saduq. Dia tinggi sikit. Dan bila kita kata dia terlalu benar, dia panggil sirah mubalaghah, kita panggil siddiq. Sadiqun, saduqun, siddiq. Ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang peniaga yang jujur. Peniaga yang jujur. Apa kata Rasulullah? At-tajirus saduqul amin. Peniaga yang benar dan amanah. Ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada yaumil qiyamah. Nanti akan dihimpunkan akhirat kelak bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut bila peniaga dia panggil as-saduq. Dia tak sebut peniaga yang sadiq, yang saduq. Di dalam muamalahnya ini benarnya banyak. Mungkin dia ada keadaan berlaku kekhilafan dia, ghalat dia. Tapi asas muamalahnya ialah benar. Dia bersifat saduq. Ini orang banyak benar. Dia panggil kasratus sidqi. Jadi bila kita bicarakan tentang siddiqin melalui kata dasar tadi, daripada perkataan sadaqah, benar. Dia bermula daripada benar bercakap. As-sidqu fil aqwal. Mula-mula latihan kita kalau nak jadi siddiqi, maka benar dalam bercakap. Walaupun dalam perkara yang mungkin merugikan kita. Umpama kita peniaga. Ni kalau cakap betul rugi ni. Sebab ni barang semalam. Kita pun kata ni barang hari ni. Sebab kalau sebut semalam nilainya jatuh. Kita pun sebut hari ni. Kalau sebut hari ni maka harganya tinggi sikit. Kita sebut ini ikan kotak. Benar ni, rugilah ikan kotak kena harga murah.
Dengan kita sebut ini ikan segar, ikan pukat. Ini ikan bubu. Ini ikan bubu ni bukan ikan kotak. Waktu kita memikirkan, saya kalau cakap betul saya rugi. Kalau saya cakap bohong saya mungkin untung. Maka kita memilih bercakap benar. Maka kita telah melatih diri kita mendekati kelompok siddiqin. Maka ini golongan yang cakap benar. Pertama benar tadi pada perkataan. Yang kedua benar pada sifat. Pada perbuatan kita panggil. Artinya apa yang dia bercakap, memang dia buat. Kalau dia cerita tentang kelebihan qiyamul lail, dia cerita ke orang, dia memang buat. Dia cerita tentang kelebihan berani, dia memang berani. Dia cerita tentang kelebihan pemurah, dia memang pemurah. Dia cerita tentang kelebihan menolong orang, dia memang suka tolong orang. Artinya apa yang dia cakap memang dia buat. Maka ini disebut sebagai as-sidqu fil af'al. Yang ketiga kita panggil as-sidqu fil ahwal. Iaitu benar dia pada semua keadaan. Susah, senang, sakit, sihat. Sama, dia tak akan terjejas. Tempat A ke tempat B. Bukanlah dekat Pasir Gudang nampak warak. Bila pergi Pasir Berdengung, lain dah dia. Bila dia pergi negeri ini, dah jadi lain. Watak dia berubah. Bukan sebab dalam kelompok orang kenal, dia pun baik. Kelompok orang tak kenal, dia tak baik. Ini tak benar dari sudut ahwal, keadaan dia. Kalau orang tu benar, dia duduk mana pun memang dia benar. Dia duduk negeri dia sama, dia duduk negeri orang pun sama. Kita kat sini jaga solat Jumaat. Balik kampung pun jaga juga. Kita duduk kat sini menuntut ilmu. Kita duduk kat lain pun kita menuntut ilmu juga. Bukan sebab kita menuntut ilmu di sini kerana ada orang kenal. Ni kalau tak datang orang tanya, lama ponteng? Itu pun malu. Kalau kita tempat orang tak kenal, suka kita lah. Maka ini tidak benar dari sudut ahwal. Ahwal. Kita bila ustaz kita rajin. Bila ustaz kita mati, kita dah malas. Ini orang tidak benar sudut ahwal. Artinya kalau ustaz kita hidup ke mati, kita sama dari sudut konsisten menuntut ilmu. Tok guru lama kita dah mati, meninggal. Inilah tok guru yang kita ambil ilmu banyak, manfaat banyak. Maka datang guru baru pula. Mungkin lebih muda pada dia. Mungkin kurang pengalaman pada guru lama. Tapi dia kekal konsisten belajar. Ini dipanggil as-sidqu fi kullil ahwal. Pada semua keadaan dia betul. Dia tahu ini kelebihan menuntut ilmu. Dia bukan cerita guru A, B. Kalau guru ni mati, bertukar guru sama. Sebagaimana kita lihat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Bila Rasulullah wafat, cara dia berjuang sama. Dia tak berubah. Sebab Rasulullah dah tak ada. Rasulullah dah mati. Buat apa lagi nak berjuang sungguh-sungguh? Tak sama. Dan ini Umar Khattab. Bila meninggalnya Abu Bakar, Umar Khattab berjuang sama. Sama sebagaimana ditinggalkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Tak berubah sikit. Demikian juga Uthman, demikian juga Ali. Sama. Walaupun ada orang mencela Sayyidina Ali dengan berkata, kenapa zaman kamu tak sama macam zaman khulafak yang lain? Kenapa tak sama? Kami tengok zaman Abu Bakar orang hebat, Uthman hebat. Zaman Umar hebat. Zaman kamu kelang kabut, kucalana. Gaduh sana, gaduh sini, kenapa? Maka Ali jawab, sebab zaman mereka orangnya macam aku. Zaman aku orang macam kamu. Kritik banyak. Bukan nak buat kerja pun. Banyak kritik. Orang macam kamu. Jadi kadang-kadang kepalanya bagus, ekornya buruk. Walaupun umum kalau kepala baik, insya-Allah ekor baik. Umumnya begitu. Tapi kadang-kadang boleh berlaku. Kepala baik. Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu baik. Tapi yang bawahnya kelang kabut. Sebab itu Sayyidina Ali berkata, kerana zaman Abu Bakar, Umar dan Uthman, rakyatnya macam aku. Tapi zaman aku, rakyatnya macam kamu. Yang jenis tak sabar, nak bergaduh je. Asal apa nak angkat perang, nak perang. Aku suruh sabar, kamu tak payah sabar. Nak cepat. Yang ni kata cepatlah cari siapa pembunuh Uthman. Kita nak balas dendam. Yang ni pula kata buat beginilah Sayyidina Ali, yang ni buat beginilah. Dia pada zaman orang tak berapa taat pemimpin. Tak berapa taat. Dia kira dia boleh buat sendiri. Sehingga dia lupa yang memimpin itu siapa. Ini Sayyidina Ali, sahabat yang mulia. Yang berpengalaman duduk dengan Rasulullah SAW puluhan tahun. Tapi kerana kerakusan. Pada zaman dia dah keluar satu kelompok namanya Khawarij. Apa itu Khawarij? Khawarij ni dia rasa dia lebih baik pada sahabat. Tentu dia jadi bahana besar. Kita tak tahu ranking maratib kedudukan orang siapa yang lebih baik.
Tuan-tuan, tak ada orang boleh mencabar kemuliaan sahabat Rasulullah. Kita ni, walau bagaimana habis masa untuk taat kepada Allah, kita tak akan dapat menyamai para sahabat. Orang tahu benda ni, orang tak akan kutuk sahabat. Semua bila sebut nama sahabat Rasulullah, kita pun radhiyallahu anhu. Moga Allah meredai mereka. Kerana kemuliaan dan jasa mereka. Tapi Khawarij, orang tak tahu. Atau buat tak tahu. Akhirnya mereka memusuhi sahabat Rasulullah. Macam zaman kita lah, orang tak tahu kedudukan ulama. Akhirnya mereka musuh ulama. Mereka jadikan ulama ni lawan utama mereka. Ni yang menipu, yang khianat, terus mereka percaya. Yang ulama ni cakap betul pun mereka kata tipu lagi. Yang memang jelas tipu, berpusing-pusing, dia kata betul. Betul ke ni? Ini pemimpin kita yang sebenar. Ini zaman yang kita panggil sinin khadda'ah. Tahun-tahun yang menipu. Tahun-tahun yang pening. Orang baik dikata jahat, orang jahat dikata baik. Zaman ini. Maka bila kita menyebut tentang kemuliaan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, ini kemuliaan yang tak mampu kita tandingi. Sebab itu bila disebut sahaja tentang orang soleh, kita pun diam. No comment. Dia orang soleh, dia orang baik. Kata kita paling takut kita komen yang tak betul pada orang-orang yang baik, yang dekat dengan Allah. Sebab kita bimbang hadis Nabi, man adali waliyan faqad azantuhu bil harb. Siapa yang memusuhi waliku, aku isyaratkan perang padanya. Aku perang dengan dia. Maka kerana sebahagian orang soleh itu mungkin wali Allah, kita tak tahu. Ini dari sudut perbahasan kita tentang makna as-sidqu. Jadi as-sidqu fil qawli, as-sidqu fil af'al, as-sidqu fil ahwal. Benar dalam berkata, benar dalam perbuatan, benar dalam keadaan. Yang saya katakan kita, biar baik ini pada semua keadaan. Jangan baik ikut musim. Bulan Ramadan baik. Habis je Ramadan, terbalik. Maka ini bukan orang yang benar. Orang yang benar, Ramadan dia macam ni. Lepas Ramadan pun macam ni. Orang-orang yang cintakan ibadat. Ini dipanggil orang siddiqin. Baik, siddiqin kita dah sebut. Mereka ialah orang yang paling sempurna iman. Dan orang paling hampir dengan para Nabi. Mereka ialah darjat tertinggi yang boleh kita capai. Kalau kita nak berusaha sungguh-sungguh, kita akan mencapai darjat siddiqin. Darjat orang yang benar. Ianya bermula daripada cakaplah betul. Kemudian buatlah apa yang kita cakap. Ini prosesnya. Kemudian lihat pergantungan kita kepada Allah. Dalam definisi para ulama, bila Syekh Abdul Qadir kata gini, di antara tanda-tanda para siddiqin, ni tanda dia, bahawa orangnya, yakni orang siddiqin, sentiasa kembali pada Allah semua perkara. Tuan-tuan dalam buat keputusan, semuanya dikembalikan pada Allah. Baik tawakalnya, baik istikharahnya, baik ibadatnya, baik taat, semuanya dikembalikan pada Allah. Dikembalikan pada hukum dan ilmu Allah. Tuan-tuan kita, kalau kita nak lawang sesuatu, biar kita tahu hukumnya apa. Hukumnya haram, maka kita tahu kita berada pada prinsip mana. Haram ni. Hukumnya halal, kita tahu kita berada pada prinsip mana. Hukumnya wajib, kita tahu kita berada pada prinsip mana. Ini yang dinamakan orang yang kembali pada Allah pada semua perkara. Baik, kalau benda ni sunat, imma kita buat sunat ni atau kita tak buat. Maka kalau kita buat, bagus. Kalau kita tak buat, maka kita jangan halang orang buat. Maka ini sifat orang benar. Sebab dia tahu ini kan benda sunat. Dia tak boleh halang dia nak buat. Kita tak boleh halang dia nak buat benda sunat. Kita suami, isteri kita nak puasa sunat. Walaupun kita ada kuasa halang dia, isteri kita nak buat ibadat sunat. Dan kita tahu prinsip kita, ini benda sunat, baguslah dia buat. Biar dia buat. Dan sama juga kita isteri. Kita tahu ini benda yang sunat bagi suami kita. Bahkan mungkin setengah ulama kata wajib pergi ke masjid, salat berjemaah. Maka kita membantu mereka. Pergi-pergi. Itu attitude kita. Jangan pula kita menghalang, jangan pergi. Jangan pergi. Kita pula kata jangan pergi. Jadi orang yang dalam semua keadaan kembali pada Allah, dia berdiri bersama hukum Allah. Kalau Allah Ta'ala tak suruh kita cela, kita tidak mencela. Kalau Allah suruh kita cela dengan melaknatnya, kita akan laknat. Siapa pun dia. Sebab so, kata sahabat, bagaimana aku tidak melaknat apa yang Allah laknat. Tentu Allah melaknat perbuatan ni, perbuatan. Maka kita laknat.
perbuatan sodomi, homoseksual, lesbian, ya kita laknat. Siapa pun yang terlibat, kita akan melaknat perbuatan ini. Siapa pun yang anjur, kita akan melaknat. Kenapa? Kenapa kita tak laknat apa yang Allah laknat? Kalau Allah suka pula benda ni, walaupun dia musuh kita, tapi dia buat benda baik, kita suka. Dia tolong orang miskin misalnya, tapi kita tak suka dia, kita suka dalam perbuatannya. Sebab kita berdiri pada prinsip. Kita bukan berdiri pada orangnya, kita berdiri pada prinsipnya. Kalau seorang yang jahat tapi buat baik, tuan-tuan nak sokong tak? Saya sokong. Bukan sokong orang jahat tu, kebaikan yang dia buat. Seorang yang baik tapi dia buat benda tak baik, saya tak sokong. Bukan saya tak sokong kebaikan orang tu, tapi perbuatan dia, saya tak sokong. Tentang ini prinsip. Sebab itu Allah menyebut wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong dalam perkara baik dan takwa. Di sini yang dimaksudkan orang siddiqin, mereka ini semua kembalikan pada Allah. Apa tidaknya? Kerana pada siddiqin, kata ulama, sifat dan definisi mereka ialah mereka yang sempurna iman, sempurna amal soleh, sempurna ilmunya dan juga keyakinannya. Ada 4. Dia, kalau kita sebut golongan siddiqin, ini golongan yang imannya sempurna. Apa maksud iman sempurna? Imannya sentiasa naik. Itu iman sempurna. Bukan turun. Kerjanya buat baik je, naik. Tuan-tuan, kita daripada awal bulan Ramadan, ini hari masuk kedua. Maka apa yang berlaku ialah sentiasa bertambah kebaikan. Semalam mengaji 2 juzuk, hari ni 3 juzuk. Ini iman sempurna kita panggil. Sebab apa? Dia naik. Semalam saya zikir 100 kali, hari ni 200 kali. Semalam saya sedekah RM1, hari ni RM10. Ini golongan dipanggil kamulu ataupun sempurna maratibal iman. Darjat keimanan, kerana kebaikannya sentiasa bertambah. Dan yang kedua ialah wal amal soleh, dan berterusan amal solehnya, yakni istiqamah. Yang tadi naik, yang ni terus. Tak berhenti dek sakit, tak berhenti dek apa pun alasan, apa pun masalah. Sebab kita boleh kenal orang siddiqin dia mengatasi masalah. Kita boleh kenal orang kalau dia tak berapa siddiqin, dia mencari alasan dan masalah. Maka kerja kita selalu sebut, selagi mana kita tak mati, antara kerja berat kita ialah mengatasi alasan yang selalu dibawa oleh hawa nafsu, syaitan, yang selalu dibawa oleh orang-orang yang lemah dalam ibadah. Macam mana kita nak atasi alasan kita ni? Alasan saya tak boleh bangun awal lah, nak lawan ni. Cari kaedah bangun awal. Saya ni tak boleh lah mengaji banyak, rasa cepat bosan. Maka cari kaedah macam mana nak mengatasinya. Kita tak boleh beri terus alasan sehingga menjadi pagar antara kita dengan Allah. Alasan tu pagar. Untukkan pagar tu. Untukkan dinding-dinding yang menghalang kita daripada sampai pada Allah. Walau kadang-kadang kita dah dekat dengan Allah, dekat. Tapi alasan pun datang. Menemboki dan mendindingi kita, terhalang lagi. Datang Ramadan, alasan lain pula. Nanti lepas Ramadan, alasan lain pula. Nanti pencing, alasan lain pula naik. Dia naik je pagar dia tu. Dah umur 60, alasan lain pula. Jadi, bila nak sampai pada Allah? Kalau terus kita berkata, kerana sejuknya musim sejuk, kerana indahnya musim bunga, maka bila lagi kita nak melakukannya? Dalam satu syair Arab, kadang-kadang bila musim sejuk, dia beri alasan sejuk. Sejuk sangat dah. Bila musim panas pula, beri alasan panas. Panas sangat tu tak boleh keluar. Bila musim bunga, dia kata lawa sangat, kena pergi melancong pula. Musim bunga, melancong. Bila musim luruh, dia cerita dia penat pula. Maka kulli mata, katakan kepadaku bila lagi nak start. Bila nak start? Bila lagi kita nak start kalau terus beri alasan pada musim dan cuaca. Jadi kita muhasabah, tengok muka kat cermin, makin tua makin berkedut. Makin nampak muka kita dah tak lama dah ni. Lalu kita pun lihat apakah alasan-alasan yang berdiri dalam perjalanan kita menuju pada Allah. Alasan apa depan tu? Alasan sakit ke? Buat-buat sakit ke? Sibuk ke? Buat-buat sibuk ke? Semuanya kena muhasabah dengan iman yang sempurna tadi. Kemudian sifat yang ketiga ialah ilmu yang berguna. Al-ilmu nafi'. Siapa pun golongan siddiqin, dia ada satu watak, sifat. Apa dia? Suka pada ilmu. Dan suka memanfaatkan ilmu. Kata Umar Khattab, ada orang, dia keluar daripada rumahnya membawa segunung dosa.
lalu dia duduk dalam majlis ilmu, maka hancur semua dosanya. Apa maksudnya? Kata-kata Umar Al-Khattab. Ada orang, waktu dia keluar rumah pergi majlis ilmu, dia bawa gunungan dosa. Tapi dek dia duduk dalam majlis ilmu, Allah rezekikan kepadanya bertaubat dan menyesal. Dia dengar ustaz mengajar, menjadikan dia menyesal dan taubat, maka hancur semua gunung dosa dia. Itu kelebihan dia. Dia pergi bawa dosa, dia keluar daripada majlis ilmu, habis dosa dia. Sebab datang penyesalan dia. Datang keazaman. Sebab majlis ilmu ni, tuan-tuan, dia akan bentuk apa? Kalau tuan-tuan benar-benar duduk dalam majlis ilmu, yang majlis ilmu yang beri manfaat, pertama kita mesti ada yang kita menyesal. Menyesal. Apa yang dicakapkan menyebabkan kita menyesal? Yang kedua, kita mesti ada satu azam. Lepas ni nak jadi baik lah. Lepas ni nak ni lah. Maka itu tanda kita dah dapat teguran Allah dah sampai kat kita. Kalau kita duduk dalam majlis ilmu, kita tak dapat dua ni. Pertama menyesal, yang kedua keazaman. Tak dapat. Makna tegurannya belum sampai. Siapa pun duduk majlis ilmu, yang pertama mengajar dia menyesal. Allah, betul lah Ustaz cakap, menyesalnya zaman muda aku, menyesalnya zaman kaya aku, menyesalnya zaman remaja aku, menyesalnya aku dulu pernah ada peluang ni. Dia menyesal. Yang kedua, dia akan wujudkan azam. Azam. Lepas ni aku dah nak berhenti dah. Lepas ni aku dah tak nak dah ngumpat orang. Teruk no, dosa ngumpat ni. Lepas ni aku dah tak nak fitnah orang. Bersom no, dosa fitnah. Lepas ni aku dah tak nak dah mengeluh pada kesusahan yang menimpa aku. Rupanya teruk mengeluh ni. Lalu ini semua menjadikan kita ada azam baru. Kerana itu orang yang keluar dari majlis ilmu, keluar sebagai satu bayi yang bersih. Sebab apa? Dia penuh dengan penyesalan yang Allah menjadikan sebab penyesalan itu keampunan dosa. Dan dipenuhkan azaman yang dipenuh dengan niat-niat yang baik yang dia dah dapat pahala sebelum dibuat. Seperti yang disebut dalam hadis, niyatul mu'min khairun min amalihi. Niat orang beriman lebih baik pada amalannya. Betapa ramai orang yang dia tak mampu buat sesuatu tetapi niatnya mendahuluinya. Dan walaupun dia dah mati, niatnya menjadi suatu kebaikan yang tak pernah henti pahala dia. Tuan, kita selalu tekankan niat yang baik. Ni kita ni belum tamat Ramadan, kita dah doa mudah-mudahan Ramadan akan datang kita sempat. Kita dah cerita Ramadan akan datang. Kenapa kita masih lagi nak buat baik ni? Belum habis 10 akhir Ramadan. Belum habis 10 akhir ni kita dah buat azam. Nanti 10 akhir akan datang saya akan lebih bersungguh-sungguh. Ni dia terus ada niat-niat yang baik. Walau dia dah buat benda baik. Sebab orang yang baik dia tak akan putus niat. Tak putus niat untuk buat baik. Dia tak akan sunyi. Sebab dalam dirinya sentiasa ada perancangan untuk buat lebih baik. Dia tak akan berhenti. Orang kalau berhenti niat dia, walaupun ini mustahil berhenti niat. Wa imma kita terus berniat buat baik atau berniat yang sebaliknya. Tapi niat ialah satu benda yang tak akan putus dari manusia. Ada je. Tuan-tuan berjalan, niat dah duduk depan. Nanti berhenti depan kedai tu kejap. Nanti nak jumpa niat kita ni. Nanti niat berjalan. Tapi kita nak pastikan biar niat ini berjalan pada jalan Allah. Yang ini pada benda yang Allah Ta'ala suruh. Dan yang keempat, ialah sifat yakin yang sebenarnya. Yakin. Kita dah sebut semalam tentang yakin. Yakin. Bahawa kalau kita buat sesuatu, yakin Allah tak akan sia-siakan kita. Yang kita sebut semalam, kalau kita derma, yakin tak miskin kita. Tak akan miskin dengan kita derma. Kalau kita bangun malam, kita yakin tak akan kurang kesihatan kita. Tak akan kurang tidur kita. Allah cukupkan. Duduk fikir bangun 2 pagi, 1 pagi, macam mana ni? Goyang kan esok. Jangan bimbang. Allah akan ganti kita lebih baik. Waktu tidur yang lebih baik, ganti balik. Artinya tak ada benda pun yang kita habiskan pada jalan Allah, dia akan berlaku sia-sia. Dia tak akan jadi benda tu tak ada nilai. Semua. Sebab Allah dah sebut dalam Al-Quran. Innallaha la yudhi'u. Allah tak akan mensia-siakan mana-mana amalan, mana-mana perbuatan, mana-mana kebaikan. Innallaha la yudhi'u a'malakum. Allah tak akan sia-siakan setiap kebaikan kamu buat. Contoh kita yang semalam kita sebut juga, kita recall balik. Orang-orang yang buat baik lalu menyesal. Saya ustaz menyesal buat baik ke dia, macam ni dia. Jangan nyesal. Kerana kebaikan itu sudah pun dalam pembalasan Allah. Contoh kita menyesal bila kita dapati kebaikan tu tak dapat pulangan balik. Sebenarnya setiap kebaikan tu ada pulangan balik. Walau bukan dari dia. Silap kita.
Bila kita buat kebaikan, kita mengharapkan pulangan apa yang kita sangkakan. Contoh, kalau saya ziarah orang sakit, saya harap nanti saya sakit, dia ziarah saya. Bukan itu pulangan kita harapkan. Kerana mungkin saja kita ziarah orang sakit, lepas tu dia mati, dia tak akan boleh buat. Mungkin. Atau kita kata, saya tolong dia hari ni, bila susah, nanti dia senang, dia tolonglah saya. Mungkin dia tak senang-senang. Lalu kita akan kecewa kalau kita bercakap atau kita melihat pembalasan itu pada ruang yang kita lakukan. Tuan-tuan, bila kita buat baik, ruangan itu terbuka dan Allah boleh mengilhamkan mana-mana makhluknya untuk membalasnya. Kalaupun tidak langsung dari Allah. Kita ziarah dia ni sebab sakit. Maka bila kita sakit, Allah hantarkan lebih baik pada dia yang kita ziarah untuk ziarah kita. Kita tolong dia ni waktu dia susah. Nanti kita susah, Allah hantarkan lebih baik pada dia dan tolong kita. Sebab itu jangan melihat pembalasan pada orang yang kita kenali. Kerana pertolongan Allah datang tanpa kita ketahui. Orang banyak kita bila dia menyesal ni, sebab dia melihat kebaikan itu perlu dibalas oleh orang yang dikenali. Sebab dia buat baik pada orang yang dia kenal. Dia kata orang ni lah kena. Orang ni kena. Sebab itu kita kecil hati bila dia tak peduli kita. Walhal Allah datangkan dengan cara lain. Bukan lebih baik. Sebab dia ni tak mampu buat baik lebih besar daripada apa yang kita buat pada dia. Maka Allah ganti orang lain. Allah ganti orang lain. Kita tolong dia tukar tayar kereta. Tahun-tahun kita pula susah. Kalau kita harap dia tak mampu tukar tayar kereta kita. Tapi Allah ganti orang yang mampu tukar kereta kita. Dia bagi tukar kereta terus. Kerana Allah akan ganti orang yang akan membantu lebih baik daripada apa yang kita bantu. Sebab Allah janjikan bantuan itu lebih baik. Kita dapat. Kita harap dia pulangkan balik. Berapa sen dia boleh pulangkan? Maka Allah hantar orang yang boleh pulang lebih banyak. Maka ini jiwa yakin kita. Tak yakin. Sebab itu kadang-kadang kita mengajar. Contohnya kita mengajar ni kerana Allah. Kalau kita harap orang yang kenal kita dengar. Misal katalah. Jirang, dekat, itu, ini. Maka kita mengharapkan sesuatu yang sia-sia. Kita mengajar mungkin Allah hantar orang kita tak pernah kenal pun dia. Bukan yang datang ni mungkin lebih mulia daripada orang dekat dengan kita. Mungkin. Atau kadang-kadang memanglah orang tak ada. Maka Allah penuhi dengan pada malaikatnya. Maka dia dengan kebaikan yang dia buat, Allah tak akan pernah sia-siakan dia. Sebab tu kita tengok ada orang alim. Dia tak ada pengikut. Tapi dia alim. Allah tetap angkat dia. Dan dapat dilihat waktu mana dia mati, Allah angkat. Walau kalau dia mengajar, orang tak dengar. Tapi kerana dia buat juga kerana Allah, maka Allah hantar kemuliaannya di akhir kematiannya. Itu banyak berlaku kepada orang alim yang kita panggil, orang alim yang khumun, orang alim yang low profile. Ini jenis low profile. Tapi dia alim di sisi Allah. Maka Allah tetap angkat dia sebab Allah berjanji dalam Al-Quran. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat darjat orang beriman di kalangan kamu dan para ahli ilmu dengan darjat mengatasi mereka semua. Baik, ini tentang as-siddiqin. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, bila berlaku benda pelik pada mereka, apa maksud benda pelik? Tuan-tuan, bila mana Allah zahirkan karamah pada mereka, mereka takkan terpesona dengan karamah. Seringkali kita baca golongan siddiqin bila mendapat karamah, dia tak macam kita lah, kita keramat ni, cari keramat. Mereka bila dapat karamah, mereka bimbang itu mungkin bukan karamah. Sehingga mereka tidak mahu menceritakannya. Ataupun kalau mereka menceritakannya, atas nama syukur bukan kerana bangga. Dan seringkali mereka minta dirahsiakan sehinggalah mereka mati. Rahsia, jangan cakap dengan orang. Bagaimana mereka nak hentikan perkara-perkara orang pandang mereka secara takdis kemuliaan, mereka mula bergaul balik dengan orang. Mereka duduk bergaul dengan orang sehingga orang nampak dia macam orang biasa. Kan kita kan kalau orang tu dalam tingkat tertentu, dia pasti tak akan bergaul dengan orang. Dia dah keadaan tertentu. Dia raja, takkan nak bergaul kita. Tak mungkin. Dia berada pada tempat yang tinggi. Tak mungkin dia nak turun bawah. Sama juga orang-orang yang dekat dengan Allah. Orang boleh nampak dia, oh dia tu wali besar, dia tu sekian. Maka bagaimana cara dia nak buang anggapan orang? Dia duduk, berjalan, bersemang dengan orang. Ini Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi. Bila mana dia kuliah, dia akan menangis.
Dan demikian menangisi semua orang. Tapi lepas tu dia turun, dia sembang, dia ketawa kuat-kuat. Seperti orang tak nampak kemuliaan. Dia tak nak orang nampak kemuliaan. Dia masa ceramah dia nangis. Habis ceramah, dia akan duduk dengan kawan-kawan dia, anak-anak murid. Dan dia sembang dan dia ketawa seperti tak berlaku apa-apa. Supaya orang tak nampak dia dengan level tertentu. Orang tahu, oh ni chef besar ni tak. Dia bergaul dengan orang, dia berjalan dengan orang, dia bercakap. Namun, hatinya tetap dengan Allah. Kenapa dia bergaul dengan orang? Supaya orang nampak dia biasa. Tentang kita kan kalau orang tu tak gaul, kita nampak dia macam special sikit lah, dia tak gaul. Tapi bila dia turun bergaul, dia turun bersembang, lalu dia dah jadi macam biasa dengan kita. Contoh kalau raja duduk sembang dengan kita, berbuka puasa dengan kita, kita dah nampak dia biasa. Katakan raja ni turun, makan sekali dengan kita, buka puasa. Lepas tu qiyam sekali dengan kita. Lepas tu sama-sama tidur dalam kuliah. Kita pun nampak dia biasa je, tak adalah apa sangat. Kita akan nampak dia biasa. Yang kita nampak dia luar biasa sebab antara kita ada gap. Oh, kita pun nampak hebat. Ni orang kaya bila tak pernah gaul orang, kita rasa oh dia hebat. Tapi bila dia bergaul kita, barulah kita tahu dia pun takut bini juga macam kita. Sama masalah dia. Tengok dia mesti special. Dah bergaul baru tahu ni takut bini. Balik lambat pun takut. Jadi kita pun nampak dia biasa. Walaupun dia tetap dengan kemuliaan dia. Maksud saya orang-orang yang Allah muliakan dengan kewalian. Allah Ta'ala muliakan dengan karamah. Dia tetap akan bergaul dengan orang sehingga orang tak tahu. Orang tak tahu dia siapa. Sebab itu kata Ja'far As-Sadiq, radhiyallahu ta'ala anhu, Allah sembunyikan walinya di kalangan manusia. Supaya kamu tidak menghina sesiapa. Duduk dengan kita, makan dengan kita, sembang dengan kita, tapi dia di sisi Allah wali. Dia tak akan tunjukkan dia wali dengan makna duduk seorang-seorang, sembunyi seorang-seorang. Sehingga orang dengan mudah wasangka atau sangka dia begitu, walau dia belum begitu. Cara dia nak hilangkan kemuliaannya, dia bergaul dengan orang. Contoh kita tengok ulama. Bila dia bergaul dengan orang, dia memimpin orang, maka dia mudah kena maki. Tapi dia mulia. Ada jenis ulama pula dia tak gaul dengan orang. Oh, maka kita nampak dia macam mulia sangat-sangat. Sebab dia belum bergaul dengan orang, dia belum mengalami benda-benda tersebut. Ada ulama-ulama kita kenal soleh dia, takwanya pada Allah. Tapi bila dia bergaul dengan orang, maka dia terpaksa mendengar mulut-mulut jahat orang terhadap dia. Fitnah orang pada dia. Dan dia bersabar. Dia tunjuk watak dia. Orang mula nampak dia macam biasa. Sebab dia mula terlibat dengan apa yang orang lain terlibat. Walhadi di sisi Allah yang mulia. Hatinya tetap dengan Allah. Minta tolong dengan Allah. Maka ini yang dimaksudkan oleh Syekh Abdul Qadir. Golongan siddiqin. Mereka tidak mahu dilihat oleh orang sebagai istimewa. Akhirnya mereka turun dalam pergaulan dengan manusia. Sehingga manusia menyangka mereka adalah sebahagian daripada mereka. Walau mereka ini golongan siddiqin. Sehingga orang menyangka bahawa orang ini cuma orang biasa. Tidak. Dia hatinya dengan Allah SWT. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, wahai anak Adam, hei manusia, anda perlu bekerja di muka bumi ini. Maksud bekerja di sini ialah perlu bermujahadah untuk pertama ubah tabiat dan kebiasaan. Tuan-tuan, apa kebiasaan kita? Kebiasaan kita macam orang lain lah, ke laut. Kebiasaan kita ke laut. Anda sentiasa tak ada tujuan hidup. Dia itu start ke laut tu orangnya. Maksudnya tak ada apa. Jadi paling ramai orang ke laut. Dia ada tujuan hidup. Kita nak ubah kebiasaan. Tuan-tuan tengok bila datang Ramadan, apa kebiasaan orang? Apa yang paling mudah manusia buat bila Ramadan? Tidur. Paling mudah. Sebab dah lapar, tidur. Apa lagi? Tunggu maghrib. Tanpa buat pengisian apa-apa. Tunggu dengan tengok TV. Buat apalah asalkan maghrib. Apa kebiasaan orang bila buat bulan Ramadan? Oh, kita cari duit banyak-banyak. Itu kebiasaan. Maka orang yang lawan kebiasaan ini tak ramai. Yang melawan kebiasaan Ramadan dengan mengisi, buat pengisian sebenarnya. Dia nak kurangkan tidur Ramadan. Malamnya atau siang. Dia nak mujahadah untuk membaca Al-Quran. Dia bukan menunggu maghrib dengan berhibur dan sebagainya. Tapi mengisinya dalam ketaatan. Ia berbeza. Tentang kita nak tengok apa itu kebiasaan yang ramai orang buat. Apa yang bukan kebiasaan yang tak ramai orang buat. Yang biasa apa dia? Contoh kalau hari raya. Yang biasa orang buat apa? Biasa orang buat makan banyak. Itulah biasa orang buat. Maka kita tak nak buat biasa macam tu. Kalau semua hari raya je mesti orang sakit perut. Sebab dia makan banyak. Sebanyak.
Kita luar kebiasaan. Biasanya orang buat macam mana? Raya sebulan. Kita tak nak. Raya kedua kita dah puasa 6. Kita cuba buang kebiasaan. Kita puasa. Puasa sampai habis. Setiap kali kita melihat kebiasaan ini, kita akan lihat majoriti manusia buat. Itu kebiasaan. Lalu kita cuba untuk melawan arus. Melawan arus ini untuk menjadi orang yang tak mengikut kebiasaan manusia. Dalam hal ibadat. Tuan-tuan pergi Mekah. Buat haji atau buat umrah. Biasalah kalau orang dah habis haji, dia buat apa? Dia macam tak tahu nak buat apa. Dia cuma tunggu tiket kapal terbang balik. Sebahagian besar mereka. Boring lah Ustaz, duk tunggu termenung. Bila lah nak balik ni tiket balik. Sehingga dia lupa dia berada di tanah haram untuk dia terus buat kebaikan sampai habis. Sebagainya saya buat habiskan masa membeli belah sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh dia beli belah. Lepas post. Dah masuk nisab 400 kilo dah post. Itu kebiasaan. Banyak mana dikatakan bila musim haji, diorang ekspor ataupun hantar kurma di ke Malaysia, semua jemaah haji hampir nilainya 50 juta. Banyak tu 50 juta. Hantar kurma. Sebab kita nanti takut kapal terbang lekat ni dengan barang banyak. Itu kebiasaan kita tengok. Tuan-tuan, berapa banyak kita lihat lain pada kebiasaan. Yang orang ke Mekah dia pun iktikaf di Masjid Nabawi. Dia iktikaf di Masjidil Haram. Iktikaf. Dia ambil peluang iktikaf lah. Bukan senang nak iktikaf ni. Tapi kebiasaan kita iktikaf kat hotel lah. Kat hotel lagi bagus untuk iktikaf. Siapa nak iktikaf di masjid? Yang kelebihannya besar. Maka di situlah kita beza kita dengan orang yang buat kebiasaan. Jadi kita pun tengok balik, Ustaz, saya ni jenis banyak buat kebiasaan. Lalu kita ubahlah sikit daripada kebiasaan kepada luar biasa. Kata orang yang luar biasa, tuan-tuan tengok orang buka kedai makan. Apa kebiasaan orang buka kedai makan? Kebiasaan ni buka lagu kuat. Walau tak ada pelanggan. Itu kebiasaan. Kita tak nak buat macam tu. Sebut je kedai makan, lagu mesti kuat. Seolah-olah semua situ orang pekak belaka. Ini pekak. Sama juga bila buat jamuan kahwin. Sebut je jamuan kahwin, mesti buka lagu kuat. Macam yang hadir tu semua tak ada telinga. Kita nak bercakap pun tak boleh bising. Kena pula speaker depan telinga kita tu lagi tak cakap. Makan kena senyap je. Sebab apa? Semua orang buat biasa yang sama. Kenapa tuan-tuan tak buat yang lain pada lain? Biar bila kita buat mandi kahwin ni misalnya, orang lain boleh berukhuwah. Duduk, dia boleh tanya khabar. Sebab lagu kita tak bunyi kuat. Slow. Ini tak, dia boleh kuat-kuat lagi. Dia tak peduli. Sebab itu kebiasaan. Kita terlalu ikut kebiasaan, akhirnya kita lupa kebiasaan itu gagal beri manfaat yang banyak. Kebiasaan. Tak ada orang fikir benda yang lain pada lain. Tuan-tuan, orang ni kalau dia tak fikir lain pada lain, dia tak akan ke mana. Semua orang bila dia berniaga sebagai contoh, dia mesti fikir lain pada orang lain. Dia tak boleh fikir salah orang lain. Itu jadikan dia unik. Semua orang kita nampak bila dia cuba lain pada lain, terutama bila dia berfikirkan faedah yang lebih banyak, maka Allah jadikan dia akan naik. Jadi kita dalam hidup ni tuan-tuan, jangan ikut kebiasaan. Kita dah biasa puasa, lepas subuh tidur. Sebab tu nak sahur awal, sahur pukul 12 pagi, 12 malam. Sebab apa? Tidur lepas tu. Akhir subuh tertinggal. Dulu, sebab kita tak ada program qiyam. Akhir sahurnya pukul berapa? Pukul 12 malam, pukul 1 malam. Kita macam tak jumpa hadis sunat sahur lambat. Untuk tujuan kita dapat solat subuh berjemaah. Kita lupa. Banyak orang lupa benda tu. Akhirnya di sahur awal-awal. Supaya apa? Dia tidur tak diganggu dengan sahur. Tentang sahur bukan ganggu tidur kita. Sahur tidak pernah ganggu tidur kita. Sahur itulah keberkatan hidup. Memulakan keberkatan hidup lebih awal. Sehingga kata Nabi SAW, tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kamu. Sahur itu berkat. Bahkan makanan paling berkat sekali ialah makanan sahur. Contoh makanan sahur dia lebih berkat daripada makanan berbuka puasa. Contoh bila sebut makanan berbuka puasa kan nampak macam, oi, sedap ni. Sebenarnya makanan paling barakah sekali ialah sahur. Ini disebut dalam hadis Nabi SAW. Rasulullah menamakan dia sebagai top makanan berkat. Rasulullah tak panggil makanan buka puasa itu makanan berkat. Sebab masa tu syahwat kita tunggu ngap je. Tengok. Nak ngap je kita ni. Tapi bila sebut sahur, dia makanan yang paling berkat. Kalau orang tahu
betapa berkatnya makanan sahur, mereka tak pernah tinggalkan sahur. Suka sahur tu, makanan. Bangun pagi-pagi kita makan sahur. Bukan dia lebih baik daripada sarapan yang kita biasa buat lepas pukul 8. Itu dah sarapan sebelum subuh jauh lebih baik. Dari sudut badan, fizikal kita, penghadaman kita semua. Apatah lagi kalau kita niat nak berpuasa, lagi bagus makanan tu. Ini keberkatan sahur. Sehingga kata Nabi SAW, beza puasa kita dengan puasa orang kafir ialah makan sahur. Tentang orang kafir boleh dia canang, saya pun puasa juga. Kita tanya dia balik, awak sahur tak? Yang tu dia tak akan boleh buat. Dia mungkin boleh puasa, tapi dia tak mampu untuk sahur. Sehingga kata Nabi SAW, farqu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab as-suhur. Beza puasa kita dengan puasa ahli kitab ialah sahur. Orang Kristian dakwa dia puasa, Yahudi juga dakwa dia puasa, tapi dia tak akan sahur. Itu beza ibadat. Itu hebat sahur, dia tak ganggu kita, dia berkatkan masa kita. Jadi kita pun jangan ikut kebiasaan orang. Kita ada cara yang Rasulullah tunjuk. Kebiasaan kita makanlah. Kebiasaan atau sunnah yang Nabi tunjuk, bila makan kita jilat jari, itu sunnah. Orang tak buat, kita buat. Setengah kata ni jilat jari macam lapar je. Tak, itulah sunnah. Kebaikan yang banyak. Kita tak akan segan silu buat benda yang di luar kebiasaan, kalau itulah yang diperintahkan oleh sunnah Nabi SAW. Tapi kalau luar kebiasaan tadi bukanlah sunnah Nabi, tapi saja nak buat luar biasa. Orang makan tangan, kita makan kaki, biar luar biasa. Itu gila namanya. Makan kaki, gila. Maksud kita menyanggah kebiasaan pada perkara yang meninggalkan sunnah. Orang dah biasa tinggalkan, orang masuk jambang, mana baca doa, masuk je. Kita tak nak buat kebiasaan tu. Kita tahu kaki kiri, kaki kanan. Orang lain dia masuk tanda, dia tak cerita kaki kiri, kaki kanan. Dia masuk. Cuba tanya orang kafir, awak kalau masuk jambang, kaki kiri, kaki kanan. Dia kata apa? Saya peduli kanan kiri. Tapi kalau kita tanya dia, orang yang ada iman, awak masuk tanda kanan ke kiri? Saya masuk kiri, saya keluar kanan. Dia macam tahu nak buat. Hatta kita dah tergesa-gesa nak berak pun masih ambil kiri kaki kita, kanan kiri. Itu kadang-kadang masuk kanan, keluar balik kiri. Dia dijaganya, keluar balik. Masuk masjid, kita dah masuk masjid kanan. Kadang-kadang terlaju sangat masuk kiri, keluar balik nak masuk kanan. Kenapa? Orang ni dia faham kemuliaan dia, boleh keluar balik. Sebab itu hebat orang Islam. Allah jadikan kita sentiasa ada panduan. Tentang mana ada orang kafir ada panduan cara masuk jamban? Tak ada. Orang Islam ada panduan masuk jamban, panduan masuk masjid, panduan keluar rumah. Kita nak keluar rumah kaki apa? Kata nak keluar rumah, saya keluar je sah. Jangan tengok kaki. Ya, sebab kita ni beginner memang kena tengok kaki. Kalau orang dah biasa, dia memang auto kaki dia gerak. Kita bila keluar rumah, kita keluar kaki kiri. Sebab apa? Kita tak digalakkan keluar rumah sebenarnya, melainkan ada hajat. Nak keluar rumah, keluar kaki kiri. Nak masuk kaki kanan. Sebab duduk di rumah jauh lebih baik daripada berjalan kat luar. Tapi hari ni terbalik. Orang lain duduk kat luar lagi aman daripada duduk rumah. Tentang kita, tempat yang paling patut kita duduk lama, dua je. Pertama rumah kita, yang kedua rumah Allah. Dua tempat ni jangan kira masa dia, tak apalah duduk lama. Tapi rumah-rumah lain, tempat-tempat lain kita kena ambil kira cepat atau lambat. Ini namanya mall, tak boleh belah. Ini tempat syaitan bertelur. Syaitan disebut dalam hadis, dia beranak kat mana? Hospital bagi syaitan adalah seluruh pasar-pasar. Itu hospital syaitan tu. Dia akan bertelur di situ. Kenapa? Di situ tempat yang dia boleh lalaikan manusia. Itu kat mall surau kecil je, mall besar. Kecil je surau. Boleh telus 2 orang je solat. 3 orang je. Sebab apa? Sebab ni tempat bertelur syaitan. Dan tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, syaitan letak angkat bendera dia. Bendera dia. Kerana itu kata baginda sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu mampu, boleh. Jangan menjadi orang paling awal masuk dan yang paling akhir keluar. Jangan jadi macam tu. Bukan kalau kita pergi kerana keperluan. Ada keperluan kita pergi. Tapi ada 2 tempat saya katakan bagus kita duduk lama-lama. Apa dia? Rumah kita. Lagi masjid.
tempat di mana kita ingat Allah. Anak-anak kita, ajar dia biar dia lebih suka duduk kat rumah. Dia terselamat daripada banyak kejahatan dan fitnah. Dan ajar dia duduk di masjid, di rumah Allah, di tempat di mana adanya, terbentuknya majlis-majlis ilmu. Ajar dia duduk lama tak apa. Sebab banyak kebaikan dia dapat. Ini antara kebiasaan dan bukan kebiasaan. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, berjihad terhadap jiwa dan syaitan agar dia dipindahkan dari terus menghayati sifat kebinatangan kepada akhlak yang mulia dan perilaku manusia yang benar. Kalau kita ikut nafsu berterusan, kita akan menjadi binatang. Siapa kata kita jadi binatang? Allah sebut dalam Quran. Allah mensifatkan manusia yang mengikut hawa nafsu, yang tidak mengikut perintah Allah. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu seperti binatang, bahkan mereka lebih sesat. Kita tuan-tuan kalau tak ikut panduan, kita akan jadi binatang. Sama persis binatang. Lihat watak binatang macam mana. Apa yang binatang buat, itu yang manusia buat. Tapi bila mana kita ikut perintah Allah, kita keluar daripada kebinatangan ini, menuju kepada tingkat tertinggi kemalaikatan. Tuan-tuan, yang sujud ini cuma malaikat. Maka waktu kita sujud, kita seperti berada pada peringkat malaikat. Tuan-tuan, yang suka majlis ilmu ini pada malaikat. Waktu kita suka dan duduk dalam majlis ilmu, kita meletak level kita bersama malaikat. Yang berdiri di atas saf ini malaikat. Waktu kita berdiri dalam saf, berarti kita berada pada level para malaikat. Maka jangan mencontohi sifat kebinatangan. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, apakah kamu tergamuk kufur dengan Tuhan yang telah menciptakan kamu dan memberi nikmat kepada kamu, tetapi kamu selalu kufurkan Allah dan ingkar takdir? Baik, ada dua benda tanda seorang itu tidak memberi kemuliaan ataupun tidak memuliakan Allah. Yang pertama, dia kufur nikmat Allah. Yang kedua, dia marah takdir Allah. Baik, ada pun nikmat Allah itu, kata ulama, dia terbina dengan 5 asas ataupun 5 kaedah. Bila kita berhadapan dengan nikmat Allah, maka 5 kaedah ini kita bina. Yang pertama ialah tunduk kepada yang memberi nikmat. Khudu' lil mashkur. Tunduk pada yang memberi nikmat. Yang kedua ialah cinta kepada yang memberi nikmat. Hubbuhu lahu, cinta. Tuan-tuan, kenapa tuan-tuan sayang dia? Sebab dia banyak beri bantuan saya, tolong saya. Allah jauh lebih banyak. Allahu akthar, Allah lebih banyak. Cinta pada Allah. Yang ketiga ialah mengakui nikmat ini dari Allah. Mengakulah ini dari Allah. Bukan sebab saya pandai, saya bijak, keturunan saya. Bukan kerana saya ni Ustaz, memang selalu ada luck. Saya ni memang bernasib baik orangnya. Tak. Akuilah ini dari Allah. Bukan sebab kamu nasib baik. Li'anni daiman kuntu mahdzuzan. Sebab saya memang nasib baik selalu. Semua macam tu. Tak, kita bukan cerita kita nasib baik. Kita cerita inilah nikmat yang Allah beri pada kita. Untuk uji. Tuan-tuan, waktu Sulaiman AS dapat nikmat, dia tak kata dia hebat, bernasib baik. Dia kata apa? Dia kata, liyabluwani aashkuru am akfur. Ini semua nikmat untuk Allah uji aku. Syukur atau kufur. Jadi sebab itulah kita boleh sebut nikmat, mengakulah dia dari Allah. Jangan pernah kita kata ini ialah kebijaksanaan keturunan kita. Tapi ini dari Allah. Kita periksa berjaya, Allah ni dari Allah semua. Kita bekerja menjadi, ini semua dari Allah. Kita buat apa-apa pun semua diterima oleh masyarakat, ini semua dari Allah. Allah uji saya. Ni kita bisnes laku, ni sebab apa pandainya awak bisnes tak, ini dari Allah. Atau kalau kita, kata seorang ulama, kalau kamu sentiasa mengaku nikmat ni dari Allah, mestilah untuk tak ada bekas untuk pertambahan nikmat. Dia tak ada bekas, tak ada bekas. Kita tak ada bekas untuk Allah nak beri lagi ni. Sebab kita kata ini Allah punya. Tapi kalau kita tak mengaku dari Allah, kata kita, bersedialah untuk hilang sikit demi sikit. Kalaupun tak hilang sekaligus. Saya memang, ni tangan saya memang tangan keramat. Tangan keramat. Saya campak pun jadi masakan sedap. Lihatan yang sedap. Akhirnya tak sedap. Ramai banyak mana makanan yang dulunya viral, hari ni tak ada pun orang pandang makanan. Dulu ni lah makanan paling viral ni. Inilah air paling terkenal, beratur. Kita tiap-tiap hari tengok orang beratur beli air ni. Akhirnya hilang. Hilang. Tak ada dah. Supaya kita sedar untuk mengiktiraf nikmat dari Allah. Yang keempat rukunnya ialah as-sana'u bihi 'alaiha. Sentiasa puji Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sentiasa puji Allah.
Jangan pernah berhenti puji Allah atas nikmat kita dapat. Allah bagi kita nikmat, Masya Allah, fizikal kita sempurna. Tak pekak, tak buta. Alhamdulillah. Allah jadikan kita panjang umur. Panjang umur kita. Maka Alhamdulillah. Allah jadikan kita, Masya Allah, berpeluang untuk hidupkan Ramadan. Alhamdulillah. Tentang kita ni kalau tahu nikmat, banyak Allah bagi. Tak berhenti lidah ni sebut Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Tak berhenti. Kalau boleh kita nak zikir tu je, Alhamdulillah. Banyak nikmat. Yang kelima ialah rukun kelima ialah Allah ista'milaha fima yakrah. Jangan pernah guna nikmat pada benda yang Allah tak suka. Jangan pernah guna nikmat pada perkara yang Allah tak suka. Orang yang mengamalkan 5 rukun nikmat, 5 rukun syukur ini, maka dia telah memberi hak Allah Ta'ala dalam bersyukur kepadanya. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, kamu pula engkar takdir. Syukur satu hal. Yang engkar takdir ini yang paling suka. Sebab itu bila kita baca rukun iman bab takdir qada ni last sekali. Sebab inilah paling ramai orang tak terima. Asal benda tu tak menyebelahi dia, dia akan terus merunguk. Merunguk dan merunguk dan merunguk. Seperti dia tak dapat kebaikan apa-apa. Dek sedikit musibah ini. Tuan-tuan, ini membahayakan agama kita. Sebab itu kita, tuan-tuan, bila kita sebut istilah, ni istilah yang disebut oleh ulama. Kita ada perkataan syakir, kita ada perkataan syakur. Syakirun dengan syakur. Apa beza? Kalau kita tengok kamus, dia memberi maksud sama, makna syukur. Tapi dalam definisi yang sebenar dia berbeza. Syakirun yang syukur pada nikmat. Syakurun yang syukur hatta pada musibah, dia syukur. Dia syukur sebab tidak, kita dah selalu sebut Allah Ta'ala tak uji kita dengan satu takdir. Melainkan Allah nak beri kebaikan yang lain. Banyak kebaikan. Kadang-kadang Allah takdirkan sesuatu supaya kita ada masa lebih banyak dengan Tuhan. Tapi kita tak nak masa banyak dengan Tuhan, nak banyak masa dengan orang juga. Allah bagi kita sakit. Biar masa kita dengan Tuhan banyak. Supaya kita dapat zikir lebih banyak. Supaya kita mengakui kelemahan kita. Tapi kita tak nak dengan orang juga. Ngeluh, asyik sakit, Yusuf, pas sakit. Kita lupa Allah dah bagi kita satu peluang masa lebih banyak dengan Tuhan. Allah beri kita peluang doa mustajab. Tapi ada orang tak nak. Dia kalau tak dapat macam dia nak, dia punya mengeluh tak pernah habis. Mengeluh je dia. Kata ini benda yang kita nak elak. Sebab tu ketika mana Nabi Allah Ibrahim, dia nak pergi ziarah anaknya Ismail. Waktu dia ziarah anaknya Nabi Allah Ismail, Nabi Ismail tak ada kat rumah. Lalu Nabi Allah Ibrahim menguji isteri Nabi Ismail. Apa kata Nabi Ibrahim? Macam mana kehidupan rumah tangga? Lalu kata isterinya, susahlah hidup, bla 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 bla. Ceritanya susah, ngeluh je. Okey, Nabi ada diam. Sebab isteri yang mengeluh tidak layak menjadi isteri Nabi. Tak layak. Lalu kata Ibrahim, nanti balik Ismail, ke salam ke dia, cakap dia, ubah benda pintu rumah ni. Ghayyir atabatal babi. Tukar benda rumah. Okey, kata isteri Nabi Ismail. Lalu bila Nabi Allah Ismail balik, dia mencium bawah ayah dia. Dia kata, ada orang datang ke? Ada orang datang. Kita tuan-tuan kalau sensor kita ni normal, sensor. Kita macam perasan ada orang datang rumah kita. Boleh perasan. Dia macam ada orang datang. Maka kata Ismail, ada orang datang ke? Kata isinya ada. Bila dia cakap apa? Dia cakap ni kena betul ni, benda rumah ni kena tukar. Oh, itu ayah aku. Dia suruh aku ceraikan kamu. Sebab apa? Sebab dia ngeluh. Maka cerai. Datang lagi Ibrahim kali yang kedua. Dan Ismail masih tak ada. Ismail AS dia suka memburu. Nabi Allah Ismail ni suka memburu. Maka tak ketemu dengan Nabi Allah Ismail AS. Maka dia tengok awal ada isteri. Maka dia tanya, bagaimana keadaan hidupmu? Maka sentiasa dia kata, Alhamdulillah, okey, semua baik. Okay. Lalu kata Nabi Allah Ibrahim, sampaikan salam aku pada Ismail. Katakan kepadanya, tetapkanlah benda pintu ni. Tetapkanlah. Lalu Nabi Allah Ismail balik. Macam ada orang datang, ya ada seorang datang. Dia cakap apa? Dia kata, betul kan tetapkan benda rumah ni? Oh, itu ayahku. Dia menyuruh aku menjagamu dengan baik. Tetap kamu menjadi isteri aku. Tetapi ini cerita ngeluh. Sehingga yang mengeluh ni tak layak menjadi isteri Nabi. Tak layak. Tak apalah Ustaz, suami saya bukan Nabi. Biarlah nak ngeluh juga.
Betul dah. Kita tak kata suami orang Nabi. Tapi kita nak contoh orang-orang baik. Kita tuan-tuan, walau kita dengar cerita orang baik, memanglah kita takkan label mereka. Hatta Allah Ta'ala pun suruh kita ikut Nabi. Dan kita tak mungkin mampu ikut Nabi. Tapi paling kurang kita ada niat nak ikut Nabi SAW. Suruh ikut Nabi. Dan kita pun tak boleh kata, Ustaz itu Nabi mana boleh. Apa pula Nabi? Allah suruh ikut. Sebab kita kalau ikut orang berjaya, walaupun tak sama, kita akan berjaya. Kita kalau nak ikut contoh, cari contoh paling tinggi. Kita tak cari contoh rendah. Main bola peringkat kampung je. Kat kampung, tendang pun tak go. Jersey dia pemain international. Jersey dia. Jangan cita-cita dia nak jadi pemain international. Kalau tendang tak kena, cita-cita besar. Dia wakil kampung pun kena buang. Free wakil kampung kena buang. Tapi cita-cita tak pernah padam. Nak jadi pemain terkenal. Walau dapat peringkat kampung. Sebab dia punya ikon dia ni, pemain international. Tapi kalau dunia kita bercita-cita orang paling besar sekali, apatah lagi akhirat. Kerana bercita-cita menjadi orang yang hebat ini sebab kepada syafaat. Memanglah saya kata ini si Nabi kita siapa, suami saya siapa. Tapi kita nak ikut contoh tu lah. Sebab mereka muliakan itu. Sebab itu tuan-tuan, dalam bab takdir Allah jangan ngeluh. Terima je. Jangan diingat lagi. Terima. Ingat lagi saat dulu. 10 tahun dulu saya ingat lagi saya hilang basikal. Allah ni. Awak dah diganti dengan motosikal Bugatti dah. Bugatti ni Panigale. Ataupun Penipale. Dah dapat Bugatti Panigale dah ni. Tok cerita basikal ni hilang 10 tahun dulu. Allah dah ganti dah. Tuan-tuan bila datang musibah, maka jangan pernah kita ulang keluhan dia. Kerana Allah dah ganti kita. Tak nampak pun, dah Allah dah ganti. Sama ada kamu sedar atau tak sedar. Tapi masalah, saya dah sebut dalam bab rukun iman. Last kali ialah beriman pada qada dan qadar. Ini paling susah. Yang lain kita Masya Allah, masyi, bagus. Okey. Bab takdir Allah ni, ngeluh ni tak habis. Tak habis lagi ni ngeluh ni. Asyik sakit je saya ni. Asyik itu je saya ni. Dia tak nampak kebaikan. Tuan-tuan, Allah sedang uji dan Allah mendengar respon kita. Diriwayatkan, bila mana hambanya sakit, maka Allah hantar malaikat. Dan Allah maha mengetahui. Lalu kata Allah pada malaikat, apa yang hamba ku kata? Ya Allah, dia sentiasa memujimu. Dia tak ngeluh pun sakit. Katakan padanya, ataupun kata Allah Ta'ala pada malaikat, bahawa orang ini, kalau sekiranya aku matikan dia, aku akan masukkan dia syurga. Dan orang ini, kalau sekiranya aku tak matikan dia, aku akan jadikan dia lebih sihat daripada biasa. Lebih sihat pada tu. Sebab apa? Sebab dia tak ngeluh. Ini sakit sikit, ngeluh kat Facebook lagi, TikTok lagi, apa benda dia boleh ngeluh ni? Cerita. Betapa kita kena musibahnya. Tuan-tuan bila dapat nikmat, tak ada pula nak cerita, nak canang. Bila ada musibah, canang satu dunia. Canang setiap masa. Ini, kalau kita jumpa orang yang kita beri dia banyak benda, tapi sekali je kita tak beri, dia tak sebut yang kita tak bagi tu. Agak-agak tuan-tuan nak beri lagi tak benda. Kita beri macam-macam ni. Kita beri dia sarapan, beri duit, beri pakaian. Tapi dia ngeluh satu benda yang pernah kita tak buat dulu. Kita dengar sakit hati, tak apalah. Tak hari ni, tak bagi terus nak. Tak payah bagi terus. Ini bila kita mengeluh tentang takdir Allah. Yang Allah beri banyak tu jalan. Yang ni Allah uji untuk uji sejauh mana kita kenang nikmat Allah. Kita tetap kenang musibah ini. Ini masalah takdir Allah. Kerana itu tuan-tuan beza iman seseorang kita dapat kenal di waktu dia menerima takdir Allah. Masa itu kita kenal. Masa ini nampak sama. Tapi datang takdir, maka kita tengok siapa. Ada seorang lelaki yang berperang bersama Nabi SAW. Akhirnya dia tercedera teruk. Sahabat-sahabat lain tengok dia perang, sahabat ni kata ini ahli syurga. Nabi kata bukan, itu ahli neraka. Apa sebab dia jadi ahli neraka sedangkan dia berperang pada jalan Allah? Rupanya dia tak tahan diuji. Waktu dia tercedera parah, dia tak sabar menghadapi sakitnya, maka dia potong urat nadinya lalu dia mati. Dia tak sabar dengan takdir Allah sakit. Akhirnya dia bunuh diri. Maka tempatnya dalam neraka. Itu yang saya katakan, kita nak tengok nilai iman kita, lihatlah pada takdir Allah pada kita. Kalau takdir itu kita terima dengan baik, maka itulah iman kita. Tapi takdir tadi kita masih mengeluh, macam tak boleh lagi nak ke depan dengan apa yang dah berlaku.
maka kita ada masalah iman. Maka kerugian kita dengan Allah. Kemudian yang terakhir, Syekh Abdul Qadir menyebut tentang malu. Kita mengaku wali, tapi terang-terang buat maksiat. Kita mengaku bagus, tapi kita cuma takutkan manusia, tidak takutkan Allah. Walau Allah melihat kita sebelum kita melakukan perkara atau sebelum kita melihat benda yang tidak baik. Jadi tuan-tuan sekalian, bila sebut malu pada Allah yang membentuk satu akhlak. Kerana kata Nabi SAW, inna likulli dinin khuluqan wa khuluqul islamil haya. Setiap agama dia ada akhlak dia. Setiap agama ada akhlak. Akhlak bagi Islam ialah malu. Malu macam mana? Tuan-tuan, malu kepada Allah yang beri nikmat lalu kita tidak taat. Malu pada Allah yang beri segala-galanya lalu kita tidak melihat muraqabatullah. Allah sedang memerhatikan kita. Ini sifat malu. Dan Syekh Abdul Qadir juga menyebut, ada orang, dia dah cukupkan segala keperluan, tapi dia tetap tunjuk dia macam tak cukup lagi. Untuk dia terus meminta-minta dengan manusia. Dan kita orang beriman, Allah suruh tunjuk, Allah suruh kita bila bermuamalah dengan orang, tunjuk kaya. Seperti kita tak perlukan dia. Tunjuk kaya. Jangan kita kadang-kadang dah ada, tunjuk lagi macam tak ada. Supaya kita dapat lagi. Maka ini orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah juga. Sebab bila Allah dah cukupkan kita, maka tidak perlu kita tunjukkan seolah-olah kita masih perlukan lagi. Cukup. Nikmat yang Allah beri dah cukup. Maka manfaatkan dia dengan mentaati Allah SWT. Dan sebagaimana kita sebut tentang rukun syukur tadi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.